Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang subscribe, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya diminta untuk membuat satu video reaction berkaitan satu potongan video daripada Ustaz Muhaizat Hafizahullah. Jom kita dengar apakah kenyataan beliau. Bagaimana untuk tahu yang datang dalam mimpi itu Nabi Muhammad? Pertama dia akan mari dengan rupa dia dan dia sebut saya ini nabimu. Boleh. Saya ni Muhammad bin Abdullah. Saya ni gini-gini. Itu jelas lah. Kedua, dia tak mengaku lagu tu. Dia mari tiba-tiba kita dengar suara ataupun kita melihat seseorang beritahu itu nabimu. Itu Nabi Muhammad. Ataupun dengar suara. Jalan dah tu. Ketiganya, timbul dalam hati kita perasaan yang sangat kuat dia tu Nabi kita. Apabila mari, Nabi yang merasa. Mari satu perasaan yang sangat kuat menyatakan dia tu Nabi Muhammad. Tu tiga cara kita nak tahu hak kita mimpi tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni mari dalam tiga bentuk katanya ulama. Ni bagi orang yang bermimpi dan berpengalaman lah. Bagi orang yang tak mimpi, dia mari tanya Quran hadis lah. Orang yang tak biasa mimpi. Orang yang mimpi Nabi Muhammad dah, tak payah Quran hadis dah, moga dia jumpa dah. Tak sebut di dalam hadis pun kata boleh mimpi temu Nabi dah, hamba mimpi nak kata lagu mana. Maka pengalaman ulama yang bermimpi, dia kata Nabi Muhammad ni akan mari dengan tiga martabat. Pertama, Nabi Muhammad mari dengan rupa dia sebagaimana yang dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Rupa asli dia mari kepada kita. Kedua, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa ketua para wali pada masa tu. Wali kutub pada zaman tu. Kita nak tahu mana kawan tu wali kutub, siapa dia. Maka dia akan mari dengan rupa wali kutub pada zaman dia. Ketiga, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa guru kita. Dengan rupa sebagai seorang guru kita. Guru kita lah. Tetapi dia tu Nabi Muhammad. Itu pengalaman. Siapa dia yang melihat Rasulullah dengan rupa yang dilihat oleh sahabat, insya-Allah iman dia tak terpecah dah. Itu kelebihan orang bermimpi bertemu dengan Nabi. Okey, settle. Saya simpulkan beberapa isu boleh dibangkitkan dalam video ini. Pertama, benarkah ini kaedah atau petua yang diberikan oleh para ulama kita apabila orang mendakwa bahawa dia jumpa Nabi SAW dalam mimpi? Kedua, apabila Nabi datang dalam mimpi, cukupkah dia sekadar memberitahu bahawa dia adalah Nabi lalu kita sudah boleh confirm itu Nabi? Yang ketiga, mendengar suara dan berasa dengan perasaan yang kuat mengatakan bahawa itu adalah Nabi, adakah sudah memadai? Yang keempat, benarkah Nabi akan datang dengan wajah wali kutub dan wajah guru kita? Kelima, benarkah iman orang yang berjumpa dengan Nabi tak terpecah lah? Jom kita bincangkan. Pertama, berjumpa dengan Nabi adalah satu nikmat yang sangat besar. Sekurang-kurangnya ada dua nikmat dalam berjumpa dengan Nabi ni. Iaitu, pertama, kita dapat menatap wajah manusia yang paling kita kasih, yang paling kita sayang di atas muka bumi ni. Maksud kita masih lagi hidup, tapi kita dapat melihat wajah orang yang paling kita kasih, kita sayang. Yang kita pegang ajarannya sungguh-sungguh. Yang kita telah berjanji untuk hidup dan mati atas agamanya. Sungguh, ia nikmat yang sangat membahagiakan. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, nikmat menyingkap kemungkinan-kemungkinan beberapa perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Ia berdasarkan, kalau istilahnya kita panggil tafsir mimpi. Tak semua orang yang mahir dalam ilmu tafsir mimpi ini, bahkan tafsir mimpi setiap orang pun belum tentu benar. Itu yang kedua. Benarkah ada kaedah ataupun petua yang diberikan oleh para ulama kita apabila ada orang mendakwa jumpa Nabi? Seperti mana yang didakwa dan disebut oleh Ustaz Muhaizat dalam video. Ya, para ulama memang memberikan petua, tetapi petuanya bukanlah seperti yang disebut oleh Ustaz Muhaizat. Pun begitu, saya tak menolak kemungkinan beliau mendapat petua-petua itu daripada pengajian guru-gurunya di pondok atau di Darul Mustafa Yaman. Saya tak nafikan benda itu, ada kemungkinan hal berkenaan. Ia boleh ditimbang dengan timbangan ilmu jika Al-Fadhil Ustaz dapat datangkan penjelasan dan nukilkan nama-nama ulama berkenaan. Moga-moga akhir
akhirnya kita semua akan dapat manfaat daripada ilmu ustaz insya-Allah. Apabila seseorang mendakwa mimpi bertemu dengan Nabi SAW, sebaiknya dia tidak mencanang-canangkan mimpinya itu, tetapi dia boleh bertemu dengan orang alim untuk minta dua jenis penjelasan. Yang pertama, benarkah orang dalam mimpi itu adalah Nabi SAW? Kalau benar, apakah rahsia di sebalik mimpi tersebut? Ayub Al-Sakhtiyani mengatakan, kana Muhammad yakni bin Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sif lilladhi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarah. Apabila seseorang bercerita bahawa dia mimpi bertemu dengan Rasulullah, Muhammad bin Sirin akan berkata, sebutkan sifat orang yang kamu lihat dalam mimpi itu. Apabila disebutkan sifat yang beliau tidak pernah tahu, dia akan berkata, kamu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh rujuk di dalam Fathul Bari jilid ke-12 muka surat 384. Bahkan dalam rujukan yang sama disebutkan bahawa Kulaib bin Syihab bertanya Ibn Abbas, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam qala sifhu li qala dzakartu al-Hasan bin Ali fashabbahtuhu bihi qala qad ra'aituhu. Aku melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Ibn Abbas berkata, ceritakanlah kepadaku. Aku pun ceritakan bahawa ia sangat mirip dengan Al-Hasan bin Ali. Lantas Ibn Abbas berkata bahawa aku telah melihat baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan para ulama kita tidak bermudah-mudahan menerima dakwaan seseorang bahawa dia bertemu dengan Nabi, tetapi diminta penjelasan terlebih dahulu, disifatkan dahulu, kemudian barulah dinilaikan. Bukan sekadar dakwaan bahawa itu adalah Nabi atau orang dalam mimpi kita itu mengaku dia Nabi. Kulaib bin Syihab adalah anak sahabat Nabi bernama Syihab bin Al-Majnun. Beliau tidak pernah bertemu Nabi, tetapi dia hidup sezaman dengan Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Lalu diberitahu kepada sahabat Nabi Ibn Abbas bahawa Rasulullah yang dia mimpi itu sifatnya mirip dengan Al-Hasan bin Ali. Sudah tentu Ibn Abbas dapat mengenal pasti kerana beliau benar-benar pernah bertemu Nabi SAW, berkhidmat serta berguru dengan baginda Nabi. Tetapi bagi kita yang tak pernah bertemu dengan Nabi, kita perlu berdisiplin seperti disiplin Ibn Sirin. Ibn Sirin lahir pada tahun 33 Hijriah. Beliau tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika hidup kerana baginda wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Tetapi apabila orang meminta nasihatnya dengan dakwaan bertemu Nabi dalam mimpi, Ibn Sirin akan meminta dinyatakan sifat lelaki itu dan menilainya dengan riwayat-riwayat daripada para sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW. Oleh itu, para ulama kita membuat kesimpulan, jangan terus percaya, semak dulu sifat-sifatnya. Jika benar sifat itu, maka benarlah jika dia bercakap benar. Jika sifat itu ialah berjanggut putih, lebat pula janggut tu, panjang sampai ke pinggang, rambut dia pun putih, berjalan membongkok-bongkok, cakap dengan serak basah, itu bukan Nabi. Itu Gandalf dalam The Lord of the Ring. Rasulullah SAW berjalan tegap, tidak ada uban di kepalanya melainkan beberapa helai. Kulitnya tidak terlalu putih pucat dan tidak juga sawo matang, bahkan kemerah-merahan. Dadanya bidang, rambutnya ikal, tidak terlalu lurus, tidak terlalu kerinting. Mulutnya lebar, matanya berbentuk elok, tumitnya nipis. Seringkali dilihat dengan memakai pakaian berwarna macam-macam, antaranya berwarna merah. Jika nak bandingkan para Nabi, wajah baginda sangat mirip dengan wajah Nabi Ibrahim AS. Sahabat Nabi Jabir bin Samurah, dia sebut, dia kata, aku melihat Rasulullah pada satu malam yang diterangi bulan purnama. Pada waktu itu, beliau memakai pakaian berwarna merah. Aku memandang beliau dan aku memandang bulan silih berganti. Menurutku, beliau lebih indah daripada bulan purnama. Sahabat Nabi Al-Barra bin Azib pula berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat, anda labur RM35 saja untuk beli buku Syama'il Muhammadiyah terbitan Santai Ilmu Publication. Yang ni buku yang saya tahqiq, takhrij, taklik. Bukan sekadar menyebutkan sifat-sifat Nabi sahaja, tetapi dalam buku itu dijelaskan status hadisnya
satu persatu. Hadis itu hasan ke, hadis itu sahih ke, hadis itu dhaif ke. Tapi kalau hadis itu dhaif berat, disebutkan juga hadis itu dhaif berat. Anda pergi ke link Shopee yang ada di description, Anda beli. Beli buku ni sahabat-sahabat. Baca dan hayatilah sifat dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu salam, subhanallah. Syok cerita tentang Nabi. Okey, kita balik kepada isu. Jika orang yang mimpi itu dia tak nampak Nabi, tapi nampak orang lain. Maksudnya Nabi berwajah dengan wajah orang lain. Wajah wali kutub, wajah tok guru kita. Adakah itu Nabi juga? Jom kita bincangkan benda ini. Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dia karang buku Syama'il Muhammadiyah yang saya cadang tadi. Dia tulis buku tu dengan 56 bab. 55 bab cerita tentang sifat-sifat Rasulullah berdasarkan rekod-rekod hadis. Tetapi bab akhir, iaitu bab yang ke-56, beliau mengkhususkan bab melihat Rasulullah di dalam mimpi. Menariknya, Imam At-Tirmidzi direkodkan rantaian hadis ini dalam bab akhir. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesiapa yang melihat aku, iaitu melihat Nabi SAW dalam mimpi, sesungguhnya dia memang melihat aku sebenar-benarnya. Kerana syaitan tidak mampu menyerupai dengan wajahku. Maksudnya, sesiapa yang melihat Rasulullah di dalam mimpi, pasti itu adalah benar-benar Rasulullah. Kerana syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah. Tetapi, syaitan boleh merupa dengan wajah orang lain yang mempunyai sifat-sifat Rasulullah SAW ataupun yang disangka sifat Rasulullah seperti sifat gandaf yang saya sebut tadi. Kemudian dia dakwa bahawa dia adalah Rasulullah. Lantas ia akan menyesatkan umat manusia. Bahkan tidak dinafikan, syaitan boleh merupa dengan wajah wali kutub dan wajah tok guru kita. Kemudian dia dakwa bahawa dia adalah Nabi SAW. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah rekodkan pada penghujung kitab. Abdullah bin Mubarak berkata, "Idza batulita bil qada'i fa 'alaika bil athar." Apabila kamu ditimpa ujian dalam membuat penentuan keputusan, maka berpeganglah kepada athar. Dengan maksud, jika kita tak tahu yang mana satukah sifat Nabi itu, rujuklah hadis-hadis. Rujuk apa yang para sahabat Nabi riwayatkan, seperti mana yang telah disebutkan dalam 55 bab sebelumnya dalam buku Syama'il Muhammadiyah. Semak ciri-ciri dan sifat-sifat itu supaya tidak terkena permainan syaitan. Pun begitu, jika seseorang bermimpi Nabi dengan segala sifat, tetapi dengan beberapa sifat berbeza. Contoh, dia mimpi Nabi Muhammad pakai mask sempena corona. Sedangkan tidak pernah diriwayatkan dalam mana-mana hadis bahawa baginda pernah memakai mask. Maka mimpi ini perlu ditakwil. Ulama' tidak sepakat dalam menentukan bahawa itu adalah Nabi atau bukan. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa itu juga sebenar-benarnya Nabi. Tetapi Qadhi Iyad mengatakan bahawa itu adalah mimpi yang perlu ditafsirkan atau ditakwil. Bukan benar-benar Nabi Muhammad SAW. Pun begitu, saya cenderung dengan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Terakhir, benarkah sesiapa mimpi jumpa Nabi itu tanda iman yang kekal, iman yang tak tercabut? Wallahu alam, saya tak tahu wujudnya hadis tentang hal ini. Jika anda jumpa hadis-hadis yang kata jumpa Nabi di dalam mimpi akan menunjukkan kehebatan iman seseorang, sila maklumkan saya. Saya benar-benar ingin tahu. Benar-benar ingin tahu. Jujur saya cakap, saya benar-benar ingin tahu. Saya mahu percaya perkara tersebut. Begini sahabat-sahabat, kita bandingkan mimpi jumpa Nabi dengan benar-benar jumpa Nabi dalam hidup, mana lebih baik? Pastilah jumpa Nabi waktu dia benar-benar hidup. Maksudnya secara hidup, bukan secara mimpi. Itu kita telah pasti bahawa sesiapa yang pernah jumpa Nabi belum tentu kuat iman. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pernah berjumpa Nabi. Bahkan melihat perkembangan hidup Nabi SAW daripada kecil hingga dewasa. Tetapi itu tidak menjamin imannya. Maka, jika melihat Nabi dengan mata kepala tidak menjamin keimanan seseorang, mimpi lagilah tak dapat menjadi bukti keimanan. Dalam kaedah fiqh kita sebut qiyasul aula. Betapa ramai orang bukan Islam yang dia dakwa dia bertemu dengan Nabi, tapi dia tak perlu Islam. Betapa ramai orang yang mimpi bertemu Nabi, orang Islam yang mimpi bertemu Nabi, tapi amalannya penuh karut marut. Bahkan sebahagiannya masih bergelumang dengan maksiat. Mimpi bertemu Nabi adalah satu berita. Berkemungkinan besar Allah mahu memberikan kebaikan kepada orang yang bermimpi itu. Pun begitu, itu bukanlah tanda keimanan seseorang. Tanda iman adalah dengan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam.
Beberapa hari ini saya diminta untuk memberikan ulasan berkaitan tentang kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Muhazzat Hafizahullah berkaitan tentang satu isu hakikat. Jom kita dengar sama-sama video berkenaan terlebih dahulu. Oh, sudah. Masalah tafsir kul huwallahu ahad. Ambo tak boleh nak komen sebab ambo tak tengok lagi video dia. Ada orang atas video kawan tu tapi ambo nak tekan tu tak terbuka. Jadi ambo kena dengar daripada mulut dia tu dia syarah lagu mana. Maksud kul huwallahu ahad. Cuma ambo nak royak kul huwallahu ahad ini banyak perbahasan dia. Banyak Ada perbahasan orang bahas menurut ilmu tauhid, ada orang bahas menurut ilmu nahwu, ada orang bahas menurut ilmu hakikat. Maka Sidi Rahimuddin hok dalam video tu dia ni Syekh Khalifah Tarikat Syazuli Darqawiyah. Dia video ini berlaku di Aceh rasa ada seminar puak-puak syekh-syekh tariqah bahas menurut ilmu hakikat. Bahas apa dia? Kalimah kul huwallahu ahad. Maka dia berbahas menurut ilmu hakikat. Maka video tu tersebar, maka jadi fitnah kepada dia. Bagi ahli tu tidak ada masalah ke apa dia, cuma perlu pada penjelasan. Maka video ni asal tajuk perbahasan bab tu. Maka ada orang awam tak boleh dengar ilmu yang tinggi-tinggi. Bukan kata salah, tetapi terlalu banyak huraya. Dia persiapan ilmu tak cukup, fiqh tak tahu, mantik tak tahu, balaghah tak tahu. Maka orang awam tak boleh nak dengar ilmu-ilmu lagu ni, hanya ahli-ahli dia saja. Jadi kita fahamlah maksud dia, tapi amo komen lagu tu sahaja. Dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Siapa dia huwa itu? Kembali kepada domain yang paling dekat sekali. Itu kaedah dari ilmu nahwu. Kul, siapa dia? Enta, Nabi Muhammad. Huwa tu domain rujuk kepada hak dekat sekali. Enta Muhammad, Allah ahadun. Katakanlah ya Muhammad, huwa Muhammad dan Allah itu satu. Sudah. Gapo dia maksud satu itu? Maksud dia Nabi Muhammad tak boleh pisah dengan Allah. Boleh hidup pada Nabi Muhammad sendiri, boleh menapah dengan sendiri. Siapa dia? Seolah-olah yang hidup sebenar adalah Allah saja. Nabi Muhammad tu rupa sahaja. Seperti kita buat papet tahu. Papet. Kayak ada orang katung tu kita buat gini deh. Dok kecek tu. Siapa dia dok kecek tu sebenar? Dok kecek yang kita buat sorok. Siapa dia dok kecek sebenar? Ya nak royak lagu tu sebenar, tetapi biasalah bahasa lagi. Huraya lagi. Pas kali pertama dengar terkejut jugaklah, geger gempa. Jadi maksud secara kasar mau sebut lagu tu. Nak bahas secara ilmiah panjang lebar lah. Bagi kita orang awal suruh kepada dia lah. Tu maksud dia secara kasar. Dia nak royak Nabi Muhammad tak boleh duduk sendiri kecuali nak Tuhan juga. Setiap detik, setiap nafas Allah Ta'ala tak lepas Nabi Muhammad. Jadi hak hidup tu siapa dia? Cuma zahir di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh kata beru-beru. Siapa dia tu waktu ambil sorok beru-beru? Nabi Muhammad lagi, pas siapa dia? Hak sebenar, hak kecek. Dia nak royak lagu tu yang sebenarnya. Tu maksud dia lagu tu. Bukan kata bersatu gapo kita malah bahas lah sebab tak sesuai marah dia tak kenali kat ambo segan lah nama. Ada soalan kau? Tu dah komen secara kasar. Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan daripada awal sampai habis. Video ini telah menjadi polemik tambahan beberapa hari ini sehingga beberapa orang asatizah kita telah speak out dengan memberikan beberapa pandangan mereka masing-masing. Ustaz Nodarus mengangkat isu ini sehingga menawarkan debat kepada Ustaz Muhazzat. Tapi Ustaz Muhazzat dia tolak dia tak mau, dia kata alasannya dia bukan ahli. Tetapi di dalam video yang kita tengok tadi itu bukanlah ucapan orang yang bukan ahli. Saya rasa patut juga untuk Ustaz Muhazzat merespon. Pun begitu serahlah kepada ustaz, dia nak masuk ke, dia nak debat ke, dia tak nak debat ke, dia keluarkan polemik lepas tu dia diam diri ke, ikut suka hati dia lah, tak ada masalah. Itu hak daripada Ustaz Muhazzat sepenuhnya. Kemudian semalam Dr. Rozaimi pula mengeluarkan kenyataan yang menjelaskan bahawa tafsiran katakanlah wahai Muhammad bahawa engkau dan Allah itu satu. Menurut Dr. Rozaimi, dhamir akan kembali kepada sebutan yang terdekat sebelumnya seperti mana kaedah yang dibawa oleh Ustaz Muhazzat itu adalah kaedah yang betul sebenarnya. Tapi tafsiran yang menggunakan kaedah ini di tempat itu adalah menggunakan pada tempat yang salah.
Mana ada nama Nabi Muhammad SAW disebutkan sebelum huwa itu disebutkan. Disebabkan itu ulama tafsir mengatakan dhamir huwa dalam ayat ini adalah dhamir asy-sya'n yang tidak kembali kepada sebutan terdekat sebelum itu. Selepas itu Dr. Ikhwan Abdullah, pensyarah bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa, menjelaskan secara panjang lebar dalam satu artikel dia berkaitan tentang isu ini dengan merujuk sebab nuzul. Sebab ayat ini, ayat Quran ini diturunkan. Serta diberikan penjelasan tata bahasa Arab, ilmu nahu di dalam Qul huwallahu ahad. Beliau siap jelaskan i'rab para ulama kepada ayat berkenaan. Saya fikir kritikan yang diberikan adalah kritikan ilmiah. Ia menyuburkan dunia keilmuan Islam dengan lebih pesat. Ia akan menjayakan projek memandaikan umat dengan ilmu. Kita bimbang, orang kita akan cenderung kepada sufiah hakikat yang sesat sehingga mempercayai wahdatul wujud. Konsep Allah bersatu dengan makhluk, sehingga tidak dapat membezakan antara khalik dan makhluk, sehingga setiap makhluk boleh dianggap sebagai Tuhan. Ibn Arabi As-Sufi, tokoh besar wahdatul wujud, tokoh sufi besar, dia sebut, dia kata al-abdu haqqun wa rabbu haqqun ya laita syi'ri manil mukallif in qultu abdun fazaka rabbun atau in qultu rabbun anna yukallif. Hamba adalah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Aduhai, bagaimana ni? Siapa yang mukallaf? Sekiranya aku mengatakan bahawa aku adalah hamba, sebenarnya itu adalah Tuhan. Jika aku katakan Tuhan, bagaimana aku akan mukallaf? Maksudnya, jika aku ini Tuhan, mengapa aku kena puasa, solat, zakat dan sebagainya? Ini adalah kecelaruan dalam pemikiran. Penyelewengan terhadap nama ilmu hakikat bukanlah perkara baru. Menurut kajian daripada Dr. Aizam Mas'ud, ia mula hebat pada tahun 1980-an. Ajaran hakikat yang dipelopori oleh Haji Ahmad Laksamana mendapat sambutan agak pesat. Beliau menulis buku berjudul Hakikat Insan. Kalau tengok dekat YouTube, penuh orang duk ambil manfaat daripada buku ni. Bahkan boleh download pula buku ni secara percuma dalam bahasa Melayu tulisan Rumi. Bahkan saya tengok tu ada juga ustaz jadikan buku ini sebagai rujukan. Sedangkan buku itu telah difatwakan sesat. Ustaz Azhar Idrus dalam satu video yang ada kat YouTube pernah sebut, dia kata penulisnya Ahmad Laksamana mengisytiharkan diri sebagai Tuhan. Di dalam kitab itu sebut perkara yang hampir sama dengan yang disebutkan dalam kenyataan Ustaz Muhaizat inilah, syarah daripada Ustaz Muhaizat ni, yang menyatakan manusia mempunyai unsur-unsur yang berbeza-beza. Ada unsur rohani, ada unsur zahir. Zahir itu kita, rohani itu Allah. Ni kalau ikut Ahmad Laksamana. Ahmad Laksamana disebut, dia kata nama Allah itu baru. Sebelum itu belum ada Tuhan yang bernama Allah. Zat tersebut mentajalli, menampakkan dirinya serta ditajallinya nur Allah. Kemudian ditajallinya, dinampakkan nur Muhammad yang kita sebut sebagai, yang dikenali sebagai insan kamil. Pada peringkat ini hanya dikenali engkau aku engkau, ana anta ana anta. Ini tidak begitu jauh dengan ajaran agama Kristian yang mengatakan bahawa Jesus adalah himpunan dua nature, iaitu Lahud dan Nasud, atau Tuhan dan manusia. Sahabat-sahabat, saya menyokong semua usaha-usaha membanteras penyelewengan dan kesesatan ilmu hakikat. Saya sokong Ustaz Nodarus untuk terus membongkar isu ini sedalam-dalamnya. Saya juga menyeru asatizah kita bangkit untuk menjelaskan pendirian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar dalam hal ini. Baru-baru ini Ustaz Muhaizat telah keluarkan satu video yang menyebutkan tentang hukum wanita menyentuh lelaki, lelaki menyentuh wanita membatalkan wuduk. Dan dia sebut dekat situ ada isu yang agak tidak menarik berkaitan tentang Profesor Palau Sampah. Jom kita dengar video berkenaan. Moga-moga kita dapat ambil manfaat dan kita berikan sedikit ulasan. Ada doktor apa dia tak tahu. Doktor sakit puai kau apa dia tak tahu. Beritahu suami sentuh isteri tidak batal wuduk. Bukan doktor sakit puai ni. Nama doktor PhD. Doktor Palau Sapoh. Doktor Palau Sapoh kata sentuh isteri tidak batal wuduk. Sebab cerita Sayyidina Aisyah gini, dalam mazhab kita batal wuduk. Kalau nak pergi tak batal wuduk dalam mazhab lain. Mudah royak cerita lalu. Tak payah royak cerita Sayyidina Aisyah lah ke apalah. Royak mazhab lain. Ulama duk bahadah. Royak nak kata demo biso kau ambil daripada hadis dia. Sebut kata mazhab Hanafi kata tak batal.
Mudah. Mazhab Syafi'i kata batal. Mudah selalu gitu. Nah. Demo nak jadi Syafi'i kau nak jadi Hanafi, biar jelah. Nah, jangan nak makan nasi khabu dengan tomie. Tak boleh. Nasi khabu ni payah dia kena, kalau tomie tak boleh, kena jauh, kena pakai sos. Nasi khabu tomie baru rasa dia. Ni nak makan sekaligus, tomie tak jadi, nasi khabu pun tak jadi. Cerita Sayyidina Aisyah lagu ni. Rasulullah bangun tahajud, maka Rasulullah kata apabila dia nak bangun tahajud, bilik Rasulullah sempit. Sayyidina Aisyah tidur meletak lagu ni. Ni tempat tidur Rasulullah. Rasulullah nak semaya, kaki duk jolok depan. Maka Rasulullah tarik kaki, belok kaki, sujud. Nak sujud. Maka kata dalam hadis tu, Rasulullah pegang kaki Aisyah, tarik, sujud. Batal. Tak batal semaya, Rasulullah semaya. Rasulullah pegang kaki Sayyidina Aisyah. Cerita ini, hadis ni riwayat musim sejuk. Sayyidina Aisyah tidur pakai selimut. Maka Rasulullah pegang kaki Sayyidina Aisyah atas selimut, dalam selimut, tarik gitu. Baru Rasulullah sujud. Mana Zahir Nabi kata pegang kaki. Pegang kaki belakang sebab gini. Orang kalau pun entah jadi perawi hadis. Entah tengok popok poci-poci tengok hangpa pegang tangan gini. Ustaz mengajar pegang tangan. Royak ke cerita kau ya, yang mengajar dia pegang tangan. Ada kau orang riwayat, ustaz tu pegang tangan yang ada baju berlapis. Ada kecil tak kecil tak? Perawi hadis yang tak kecil, orang faham dah tu, dia mesti ada baju, dia pakai di baju lah. Supaya riwayat Nabi kata Nabi pegang paha sahabat. Boleh pegang paha, bukan aurat. Cakap nak royak, pegang paha yang berlapis dengan kain setebal 3 inci. Ada kecil lagu tu. Jadi perawi hadis ni kita kena faham cara baca hadis lagu mana. Seorang sahabatnya pakai kain lah, tapi orang pagi pegang paha juga deh. Kalau kita pegang paha pun, tu cara baca hadis. Maka Sayyidina Aisyah tu dia pegang kaki. Maka Zahir mazhab Hanafi dia kata pegang kaki. Maka mazhab Syafi'i kata dalam hadis lain setuh dengan bini ni batal semaya. Patuh ni lagu mana kita nak tangguh hadis ni? Hadis ni berlaku musim sejuk, pegang kaki dalam kain selimut, tarik. Kena lah suasana. Baca hadis jangan duk Zahir sangat gak. Tu maksud dia deh. Jadi tak usah duk keliru lagi lah, kita mazhab Syafi'i batal. Marilah planet Pluto mana pun, kita mazhab Syafi'i batal. Dia mengaku dia PhD, ada 30 putih PhD pun ikut demo lah. Tapi mazhab Syafi'i hamba batal gitu. Alhamdulillah kita telah mendengar video berkenaan banyak isu-isu yang agak panas di situ, tetapi kita nak ambil 1-2 isu saja. Pertama, mazhab Asy-Syafi'i adalah satu mazhab yang cukup mesra dengan perbahasan ilmu. Ia adalah mazhab yang membuka minda kita mengenali dalil dan juga hujah. Bahkan kukuh berpegang dengan dalil dan juga hujah. Apabila tiba satu pandangan yang tidak kukuh dengan dalil dan hujah, mazhab Asy-Syafi'i mengarahkan kita untuk menuju kepada dalil dan juga hujah yang telah jelas. Tokoh-tokoh mazhab memahami hal ini. Lalu mereka membincangkan pelbagai isu dengan tidak menghadkan kepada pandangan mazhab semata-mata. Tetapi apakah hujah yang dipakai oleh orang berkenaan? Kedua, menjadi seorang yang Syafi'i bukan membawa maksud kita menutup pintu untuk mengetahui dalil-dalil dan hujah orang lain, menjadi jumud dan terkurung. Tetapi bahkan dengan menjadi Syafi'i, kita menimbang pandangan kita dan orang lain sehingga akhirnya kita lebih bersetuju dengan cara faham Asy-Syafi'iyah. Kita sebagai umat Islam hendaklah meyakini bahawa para ulama kita, ulama-ulama mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan penerangan-penerangan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah penerangan yang tepat dan benar. Pun begitu, kita juga sedar bahawa para ulama itu secara keseluruhannya adalah manusia biasa yang pasti mempunyai kekurangan sehingga terdedah kepada kesilapan di dalam apa jua keadaan, apatah lagi di dalam penilaian. Oleh hal demikian, kita meyakini bahawa penilaian yang paling utama untuk didahulukan ialah penilaian yang paling menghampiri Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melafazkan satu kata-kata yang cukup popular. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Sekiranya kamu mendapati percanggahan antara sunnah dan apa yang dinyatakan di dalam kitab, maka berpegang teguhlah kepada as-sunnah dan tinggalkanlah pendapatku. Al-Baihaqi merekodkan hal ini di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Anda boleh rujuk dalam jilid yang pertama muka surat 454.
Isu berbeza pendapat tidak boleh dilarikan daripada menjadi perbahasan para ulama. Kebanyakannya ia adalah isu rajih dan marjuh saja. Pendapat manakah yang lebih kuat dan pendapat manakah yang tidak begitu kuat. Orang yang berpandangan isu itu rajih akan mempertahankannya. Ia berlegar pada perkara yang mempunyai ruang perselisihan pandangan. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara ini adalah jalan terbaik bagi orang yang bijak bermazhab. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam sesuatu isu, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Anda boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 59. Ketiga, isu menyentuh wanita. Ini yang menarik. Membatalkan wudu ataupun tidak. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, perbuatan menyentuh wanita tersebut membatalkan wudu kedua-duanya. Tak kiralah lelaki itu ataupun wanita itu yang menyentuh ataupun yang disentuh. Tak kira juga dah kahwin ke ataupun belum lagi berkahwin. Bahkan kalau wanita itu telah mati ataupun lelaki itu telah mati, pasangan jantina yang berlainan menyentuh juga membatalkan wudu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Aw lamastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan. Surah An-Nisa ayat 43. Ulama mazhab Asy-Syafi'i menyatakan perkataan al-lamsu di situ membawa maksud bersentuhan. Oleh itu apa sahaja sentuhan kepada wanita akan menyebabkan terbatal wudu. Tetapi pendapat ini tidak kukuh, tidak dipersetujui oleh jumhur ulama, tidak dipersetujui oleh 3 mazhab lagi. Kerana pelbagai bukti yang lain telah menjelaskan bahawa menyentuh wanita semata-mata tidak membatalkan wudu. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah bercerita, dan ini juga hadis yang disebutkan oleh Ustaz Muhazzad hafizahullah. Kuntu anamu baina yadayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah dalam keadaan kedua-dua kaki aku di hadapan kiblat Rasulullah dan baginda sedang menunaikan solat waktu itu. Lalu apabila baginda hendak sujud, baginda memegang kakiku. Lalu aku pun menarik kakiku untuk membolehkan baginda sujud. Apabila baginda bangun, aku lunjukkan semula kedua-dua kakiku tadi. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua daripada Aisyah juga. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'tu yadayya ala batnin qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam di tempat tidurku. Aku meraba-raba mencari baginda. Lalu 2 tanganku tersentuh di belakang kaki baginda. Baginda di dalam masjid sedang sujud menunaikan salat. Kedua-dua kaki baginda itu ditegakkan dan baginda membaca doa seperti mana yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim. Zahir daripada kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan Nabi SAW pernah menyentuh Aisyah ketika baginda menunaikan salat. Demikian juga Aisyah juga pernah menyentuh Nabi ketika baginda menunaikan salat. Jika sentuhan antara lelaki dan wanita itu membatalkan wudu, sudah tentu Nabi SAW akan membatalkan salatnya disebabkan wuduk baginda terbatal kerana baginda telah disentuh oleh Aisyah. Para ulama dari mazhab Asy-Syafi'i mengemukakan jawapan terhadap hadis ini, seperti mana juga yang disebutkan oleh Ustaz Muhazzad. Namun, jawapan mereka dianggap lemah oleh ulama mazhab yang lain, jumhur. Iaitu mereka berpendapat barangkali sentuhan yang berlaku itu antara Nabi dan juga Aisyah berlaku dengan berlapik. Alasan ini dianggap lemah oleh ulama mazhab lainnya. Sehingga Asy-Syaukani rahimahullah berkata takwilan ini merupakan takalluf dan bersalahan dengan zahir dalil. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan tokoh mazhab Asy-Syafi'i moden, dalam tarjihnya dalam
pendapatnya yang dia kata pendapat yang paling kuat mengatakan bahawa penolakan ulama Syafi'iyah mengenai hadis menyentuh kaki dengan mengatakan kemungkinan berlapis itu adalah sengaja diada-adakan, takaluf, dan bertentangan dengan realiti yang berlaku. Anda boleh rujuk kenyataan ini di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, jilid yang pertama, muka surat 431. Menurut Dr. Wahbah lagi, yang paling rajih ialah pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh perempuan ajnabi secara tiba-tiba atau yang tidak dalam keadaan bernafsu adalah tidak membatalkan wuduk. Manakala jika bernafsu, ia dapat membatalkan wuduk. Beliau mengambil pendapat ini walaupun beliau adalah seorang Syafi'iyah. Bahkan ada satu hadis yang diperselisihi para ulama berkaitan tentang kesahihannya. Syekh Syu'aib Al-Arnaud menyatakan ia sahih. Bahkan Syekh Fuad Abdul Baqi mengatakan sahih dan boleh dijadikan hujah. Hadisnya ialah Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan daripada Aisyah, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi summa kharaja ila salah wa lam yatawadda. Qultu ma hiya illa anti fadhahikat. Rasulullah mencium, kata Aisyah, Rasulullah mencium sebahagian daripada isteri baginda kemudian keluar untuk mendirikan solat dan tidak mengulangi wuduk. Lalu Urwah bin Az-Zubair pun berkata, tidaklah orang itu melainkan engkau. Lantas Aisyah pun ketawa. Terakhir, sekalipun kita berbeza pendapat, tak payahlah kita sebut ustaz pala sampah ke, doktor pala sampah ke. Buruk sangat ucapan tu. Lidah kita ini berbahaya. Ia tidak bertulang. Zaman sekarang ni, apa saja yang awak sebut dalam komuniti terpencil pun boleh dilihat di seluruh dunia. Wallahu ta'ala alam. Baru-baru ini berlaku satu isu yang agak menggemparkan di Facebook, di YouTube dan juga tempat-tempat yang lain di media sosial berkaitan satu kenyataan daripada seorang ustaz berkaitan tentang ilmu hadis. Jom kita dengar video berkenaan. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat dan memberikan ulasan yang padu selepas itu, insya-Allah. Ustaz, betul kau Nabi bersabda lepas subuh dan lepas asar tak boleh tidur? Yo, kita nak kata Nabi betul-betul bersabda. Hamba bukan generasi sahabat, hamba baru hidup je. Jambi hamba nak kecek pasti yakin tak boleh. Tak ada orang boleh kecek pasti yakin. Hatta ahlul hadis sendiri pun tak boleh rasa yakin. Kerana apa? Kerana dia terima dengan orang-orang. Takut yang nipu, tak tahu. Perawi dia sikoh, tak nipu. Takut yang nipu. Nipu dah nampak. Sebab tu ilmu hadis dibina ala zon sahaja. Sengkok saja kerana kita perawi-perawi dia sikoh, kita pun kata ni. Tapi yakin tak boleh sebab kita tak duduk sama Nabi. Betul kau dok mari daripada Nabi, betul kau dok. Maka dia tanya lagu tu, betul kau dok. Hamba nak jawab lagu mana? Kalau lah hamba dok saing dengan Sayyidina Abu Bakar apa semua. Odeh lepok dengan Sayyidina Umar main haji gek-gek. Ndak. Kalau hamba zaman tu hamba boleh royak betul. Zaman sahabat pun tak boleh yakin. Hak ni Nabi kecek sebab tak dengar belaka. Maka soalan lagu ni nak kata betul tak boleh. Nak kata yakin tak boleh. Ada hadis dhaif kata Nabi lari tidur lepas subuh, lepas asar. Dulu ada isu tu hamba jawab bab hadis ni. Saja nak berangat lagi. Cuma kita nak berlepuk sekali atas kepala ahli hadis. Dok kata yakin. Jangan dok kecek yakin enggak. Dia mau tahu dok dasar ilmu hadis tu bukan yakin. Zon belako-lako. Orang nipu mungkin kecek benar. Orang benar mungkin kecek nipu. Maka kita meyakinkan satu benda yang ada zon sengkok. Mana boleh kata yakin? Hamba yakin benda ni sahih. Yakin dari mana dengar daripada Nabi? Kau tak dengar. Patut daripada siapa dia? Ni. Nipu tahu tengah jalan. Pas nak ke mana? Tak boleh nak kata yakin betul lah. Sebab tu hamba hak betul, tak betul. Hak yakin, hak tak yakin. Sebab zon berlaku. Ni nak cari hak sahih. Gitulah tu. Sahih ni menurut kita. Menurut orang lain lemah. Nak kata lagu mana? Pasal apa dia salah lah ni? Hadis menurut hadis ni kata hadis ni hasan. Ada kata hadis ni dhaif. Siapa dia salah lah ni? Siapa dia salah lah ni? Nilai ilmu hadis bergantung kepada perawi. Kalau perawi tu menurut dia, sain dia, kegu dia kena pas kahwin ni. Ibnu Ma'in kata apa dia? Hak ni kata apa dia? Hak ni kata apa dia? Pening gitu. Kecek supaya yakin. Telepe kau demo. Kenapa lah ilmu hadis ni lagu mana? Tak boleh lah kecek kata betul kau Nabi. Tak boleh kata betul.
Kita nak kata takut hadis Noah. Kalau hamba kata Noah, takdir sungguh Nabi kecek lagu tu. Hamba nak jawab lagu mana daripada Nabi? Yang mu yakin mu kecek betul hadis ni Noah ko. Hamba kecek sungguh, mu tahu mana? Orang lah royak. Hamba nak jawab lagu mana? Sahih menurut kawan ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi betul kau Nabi bersabda, tak boleh tak kecek lagu tu, bukan ahli ilmu kecek lagu tu. Alhamdulillah kita dah dengar video berkenaan daripada Ustaz Muhaizat. Jadi antara perkara yang dia angkat sungguh dalam tu adalah persoalan benarkah ilmu hadis ini terbina dengan sangkaan semata-mata sehingga tiada seorang pun boleh yakin bahawa apa yang dikatakan hadis itu adalah benar-benar datang daripada Nabi SAW. Saya menjawab. Yang pertama sekali, kenyataan itu secara zahir dan juga batin adalah salah. Ia adalah tanda yang begitu jelas bahawa orang yang menyebutkannya tidak berjaya memahami ilmu hadis secara asas. Kebiasaannya kenyataan-kenyataan ini sering terbit daripada golongan anti hadis dan juga orientalis. Tetapi kali ini datang daripada seorang ustaz yang belajar di Hadramaut, Yaman. Ia adalah kenyataan yang perlu diberikan penilaian khusus. Saya yakin dan percaya di Hadramaut, khususnya Darul Mustafa, diajarkan pengajian hadis dan ilmu mustalah hadis. Sehingga para pelajar dapat membezakan yang mutawatir dan ahad, yang sahih dan daif, yang menjadi ilmu dan hujah atau yang menjadi zan dan ditolak. Saya keluarkan video reaction ni bukan tujuan saya nak kritik peribadi Ustaz Muhaizat. Tetapi ia adalah ulasan saya berdasarkan kepada kenyataan yang telah viral di media sosial. Kritikan ini kekal sebagai satu isu video yang telah viral dan tidak berkaitan dengan isu-isu yang lain. Saya fikir kata-kata ulama yang kita sering jumpa dalam kitab-kitab perlu diangkat. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfi uduluhu yanfauna anhu tahrif ad-dhalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil daripada setiap pendahulu. Mereka menolak penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, anutan orang-orang yang batil dan pentakwilan orang-orang yang bodoh. Diriwayatkan oleh Al-Uqaili, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abdul Bar. Kedua, secara zahirnya kata-kata ilmu hadis hanya terbina dengan sangkaan dan tiada ada siapa pun yang dapat meyakininya telah memberi kesan kepada kepercayaan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata-kata itu, orang mungkin berfikir bahawa ilmu hadis tidak lagi penting. Yang penting hanyalah Al-Quran sehingga kita hanya berpanut pada Al-Quran sahaja. Manakala hadis tidak. Ataupun jika nak diterukkan lagi pemahaman berkenaan, ilmu hadis boleh dipertikaikan tetapi ilmu mimpi tidak dipertikaikan. Kerana ilmu mimpi itu lebih kukuh daripada ilmu hadis. Mimpi jumpa Nabi terus lebih utama daripada kita menggunakan ilmu hadis. Itu adalah kata-kata, itu adalah kenyataan-kenyataan yang dapat memburukkan lagi keadaan. Sedangkan ulama ahlu sunnah telah bersepakat bahawa hadis menjadi hujah dalam amalan seorang mukmin. Hadis yang bersifat mutawatir diyakini. Bahkan hadis ahad yang sahih dan hasan juga kukuh untuk menjadi hujah kerana ia sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Jika hadis tidak dapat diyakini bahawa ia datang daripada Nabi, maka di manakah kita nak ambil cara untuk salat? Mana kita nak ambil cara untuk puasa? Mana kita nak belajar tentang zakat dan mandi wajib pun? Di dalam Al-Quran menyebutkan secara umum. Tetapi hadislah yang menerangkan secara khusus. Ketiga, secara batinnya kata-kata ilmu hadis adalah zanni juga menunjukkan bahawa tak kira hadis mutawatir ataupun hadis ahad, kesemuanya adalah zanni belaka. Semuanya adalah sangkaan-sangkaan berlaka. Saya percaya pemikiran-pemikiran seperti ini lahir daripada orang yang kurang faham pada perbahasan ulama berkaitan tentang hadis ahad. Sedangkan para ulama kita telah menyatakan bahawa apabila telah sahih sesuatu hadis, maka ia diguna pakai dan diamalkan tanpa mengira ia mutawatir ataupun ahad. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan idza sahhal hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa aula an yu'khadha bihi min ghairihi. Apabila telah sahih sesuatu hadis, maka ia adalah yang paling utama untuk diambil jika dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Anda boleh rujuk dalam Hilyatul Awliya
jilid ke-9 halaman 107. Sesiapa yang menolak hadis ahad, pastinya dia menolak untuk beramal dengan kebanyakan amalan. Kerana kebanyakan amalan adalah daripada hadis ahad. Keempat, jom kita kenal sikit apa itu hadis mutawatir, apakah itu hadis ahad. Secara umumnya daripada sudut periwayatan, hadis terbahagi kepada dua bahagian, mutawatir dan juga ahad. Mutawatir ni hadis apa ni? Mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan ataupun setiap tabaqat. Menurut akal, tidak mungkin para perawi-perawi tersebut akan bersepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Maksudnya, ramai sahabat Nabi meriwayatkan hadis itu daripada Nabi. Kemudian ramai pula tabi'in yang meriwayatkannya. Dan ramai pula generasi tabi'in, generasi-generasi selepasnya yang meriwayatkan hadis berkenaan. Bukan sekadar ramai sahaja, tetapi yang meriwayatkan itu adalah dalam kalangan jago-jago dan orang-orang yang adil dan amanah. Sehingga kita kata tak mungkin itu adalah satu pembohongan. Hadis mutawatir bukan lagi zan, bukan sangkaan. Ia adalah keyakinan. Seperti mana kita yakin bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah, demikian juga kita yakin bahawa hadis itu datang daripada Nabi Muhammad SAW. Jika disandarkan kenyataan Al-Fadhil Ustaz Muhaizat dalam video itu dengan hadis mutawatir, maka kenyataan Ustaz salah sama sekali. Sehingga tiada ada satu pun ulama yang berbeza pendapat mengambil hujah dan ilmu dalam semua bab hadis mutawatir. Bahkan tiada khilaf pada isu akidah sekalipun. Ia bukan zan lagi. Ia bukan sangkaan lagi. Ia adalah kemustahilan berlaku pembohongan. Seperti mana kita tak menolak wujudnya tok nek kita, sekalipun kita tak pernah jumpa dengan tok nek kita, tapi kita percaya bahawa tok nek kita wujud. Macam tu jugalah kita percaya kepada hadis-hadis yang bersifat mutawatir. Itu hadis mutawatir. Hadis ahad ni apa dia pula ni? Mendatang apa hadis ahad ni? Hadis ahad pula berbeza dengan hadis mutawatir daripada sudut bilangan perawi. Bilangan dia tak seramai mutawatir. Pun begitu, hadis ahad pula dia bukan satu bahagian saja. Dia terbahagi kepada 4 bahagian secara umum. Yang sahih, hasan, daif dan palsu. Hadis sahih dan hasan dalam kategori hadis ahad yang diterima sebagai hujah dan ia adalah sabit daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita rasa tak sabit, bagaimana kita nak jadikan ia sebagai amalan? Kita yakin ia datang daripada Nabi. Dengan keyakinan itulah maka terbina pelbagai mazhab, termasuklah mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita iktiraf sebagai sebuah mazhab utama di Malaysia. Manakala hadis daif adalah sandaran yang lemah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ia tidak mampu dijadikan apa-apa hujah. Apatah lagi kalau daif itu berada dalam kategori kritikal, daif berat, syadidud dha'f, maka kita tak boleh nak kata ia daripada Nabi kerana kemungkinan besar 90% bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita boleh bersetuju untuk bersama dengan Ustaz Muhaizat bagi meragui hadis yang dhaif. Ia pada sangkaan yang sangat rendah, tetapi kita tak boleh bersama beliau dalam meragui hadis-hadis yang sahih dan juga hasan. Demikian juga kita semak. Jika kita semak hadis yang menyebutkan tentang tidur selepas asar tu, ia adalah hadis yang sangat-sangat dhaif, syadidul dha'f. Ustaz Muhaizat sepatutnya sangat meragui hadis itu. Bukannya mengambil hujah yang bersimpang siur sehingga menyatakan asas ilmu hadis adalah sangkaan. Sebaiknya Ustaz jelaskan mengapa hadis tidur selepas asar itu dinilai sebagai dhaif berat. Bahkan ia dikatakan riwayat Al-Lais bin Sa'ad. Sedangkan Al-Lais bin Sa'ad menafikan dengan cara dia tidur selepas asar pada bulan Ramadan. Jika anda nak penjelasan lanjut berkaitan tentang isu kesahihan hadis ini, hadis tidur selepas asar ni, anda rujuk link di kat atas ni. Anda pergi tengok dekat link ni. Saya dah buat penjelasan berkaitan tentang ini beberapa bulan yang lalu. Kelima, Ustaz kata orang menipu mungkin bercakap benar. Orang yang bercakap benar mungkin bercakap tipu. Ulasan saya, jika Ustaz mengkaji berkaitan tentang ilmu mustalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu mengenali perawi, saya rasa pasti Ustaz akan malu untuk sebutkan kenyataan seperti ini. Malu kita dengan kesungguhan para ulama kita sehingga kita sebutkan kenyataan yang cukup lekeh seperti ini.
Para ulama kita begitu teliti dalam memberikan pengkelasan perawi. Bahkan mereka meletakkan istilah-istilah tertentu seperti al-hafiz, al-wara', al-muttaqin, an-naqid bagi menunjukkan ketinggian seorang ulama hadis jarh wa ta'dil. Sehingga kita boleh percaya dengan tenang kepada mereka. Ada yang diletakkan pada kategori yang lebih rendah sehingga dikenali jaguh dan orang yang berbahaya. Ilmu hadis bukanlah ilmu sangka-sangkaan sahaja. Ia adalah ilmu akademik yang mempunyai metodologi khusus sehingga kita dapat gunakan dalam hal beragama. Saya cadangkan anda yang sedang menonton ni, baca buku Mabahis fi Ulumil Hadis yang ditulis oleh Syekh Manna Qattan. Ia membincangkan ilmu hadis secara padat, ringkas dan memuaskan hati. Banyak isu-isu kontroversi dijawab di dalam buku ini, seperti benarkah ilmu hadis ni tak boleh pakai, macam mana yang kita tengah bincang hari ini, dakwaan orientalis tentang hadis Nabi yang mereka kata bercanggah dengan keperluan umat Islam dan sebagainya. Anda boleh dapatkan buku ini. Akhirnya kita akan dapat satu kesimpulan bahawa ilmu hadis bukanlah ilmu yang dibuat dengan kerapuhan, tetapi ia dibina dengan kekuatan. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh hadis daripada kalangan tabi'in, berguru dengan Imam Malik, mempunyai mazhab sendiri, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, seorang yang teguh dalam agama daripada kalangan rakyat Kufah. Beliau menyebutkan, al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Jika malaikat ialah penjaga wahyu di langit, maka ahli hadis ialah penjaga wahyu di atas muka bumi. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Syaraful Ashabul Hadis oleh Khatib Al-Baghdadi, muka surat 44. Wallahu ta'ala alam.